saya nak mulakan kuliah. Topik kita ialah topik 6 persamplan. Dan dalam topik yang kelima sebelum ni, kalau lihat dalam nota topik 5 dan juga video yang saya share di UKM Folio tu. Jadi kita dah lihat dua pemboleh ubah. Kalau awak lihat, kita ada pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Z. Okay, jadi kalau saya tuliskan kat sini, yang kita dah lihat dalam topik yang kelima, pemboleh ubah X dan juga pemboleh ubah Z. Pemboleh ubah X ialah pemboleh ubah rawak, pemboleh ubah rawak normal. Ataupun pemboleh, ini perkataan penting ni, pemboleh ubah rawak normal. Dan Z juga pemboleh ubah rawak normal. Tapi dia ada lagi khusus, iaitu Z ialah pemboleh ubah rawak normal piawai. Jadi kalau soalan je, seperti yang saya dah sebut dalam topik kelima, dalam video, kalau awak lihat video saya buat dengan betul, awak akan dengar saya ada sebut X ialah pemboleh ubah rawak normal, X bertaburan normal, pemboleh ubah rawak X bertaburan normal, pemboleh ubah Z juga bertaburan normal. Cuma Z ni special sikit, dia normal piawai. Kenapa normal piawai? Sebab bagi Z, dia bertaburan normal, dia bukan sekadar bertaburan normal, mean dia akan sentiasa sama dengan kosong dan sigma dia, varian dia ataupun sisian piawai dia sama dengan 1. Itu istimewanya Z. Sebab tu Z dinamakan normal piawai. Dalam apa keadaan sekalipun, taburan Z, pemboleh ubah Z, mu akan sama dengan kosong, sigma sama dengan 1. Berbeza dengan X ni. Berbeza dengan pemboleh ubah rawak normal X. X juga bertaburan normal, tapi X tak bertaburan normal piawai. Kerana apa? X, walaupun dia mempunyai min dan sigma, X juga mempunyai mu dan sigma sebagaimana Z. Tetapi mu bagi X dan sigma bagi X, min populasi bagi X ataupun sisian piawai populasi bagi X tidak semesti dia bernilai kosong dan tidak semesti dia sama dengan 1. Maksudnya apa? Maksudnya ialah min bagi X, mu bagi X ni, nilai purata bagi X ni, mu ni, tak semesti kosong. Dia boleh mengambil sebarang nilai, real number daripada negatif sehinggalah positif infinity. Daripada negatif infinity sehingga positif infinity. Apa saja nilai mu. Macam mana nak kira nilai mu? Itu kena lihat topik-topik yang sebelumnya, iaitu kita tahu dia perjumlahan X bagi N besar. Sigma, sisian piawai bagi populasi. Kita ada parameter sigma. Untuk X, dia ada formula dia dan dia ada nilai. Kita tahu sigma mesti sentiasa positif dan nilai dia tak semesti sama dengan 1. Maksudnya nilai dia boleh sama dengan 1 dan boleh berbeza dengan 1 dan boleh sama dengan kosong juga. Sebab tu oleh kerana mu dan sigma bagi X tidak semesti dia kosong ataupun 1, sebab tu dia hanya dikenali sebagai taburan normal. Dia hanya bertaburan normal. Sama macam Z. Z juga normal. Tapi Z ni dia lagi spesifik. Z bertaburan normal piawai. Jadi kalau tanya soalan, adakah X bertaburan normal? Ya. Adakah Z bertaburan normal? Jawapannya pun ya. Tapi apa yang membezakan Z dengan X? Z bertaburan normal piawai. X bukan bertaburan normal piawai. Dia bertaburan normal saja. Apa maksud normal piawai? Normal piawai ni maksudnya Z, min bagi Z sentiasa sama dengan kosong. Sigma bagi Z sentiasa sama dengan 1. Okey. Clear tu, jelas, semua dapat? Ada soalan? Semua dapat, Doktor. Okey, lega. Ada juga soalan. Saya ingat saya cakap seorang ni. Okey. Saya harap ini basic dalam topik yang kelima. Sebab tu dalam topik yang kelima saya ada tunjukkan apa ni jadual Z dan sebagainya, macam mana nak kira. Itu awak perlu tahu sebelum awak boleh masuk topik yang keenam ni. Okey, tengok apa tu apa yang dimaksudkan sebagai taburan persamplan. Okey. Ini contoh taburan persamplan X. Katalah X ialah bilangan anak bersekolah. X bilangan anak bersekolah. Kalau lihat dalam contoh yang saya bagi dalam PowerPoint tu, sekejap saya besarkan. Okey, saya dah letak juga PDF dalam color ni. Awak boleh download di UKM Folio nanti. Okey, cuba di sini kalau lihat, katalah saya ada katalah saya ambil ni oleh kerana X bilangan anak bersekolah. Ni saiz ni isi rumah. Isi rumah pertama, isi rumah kedua, isi rumah ketiga, isi rumah keempat.
isi rumah yang pertama, ni dia ada bilangan anak bersekolah dia sama dengan 1. Begitu juga isi rumah yang kedua. Isi rumah yang ketiga, bilangan anak dia sama dengan 3. Isi rumah yang kelima, bilangan anak dia sama dengan 5. Jadi kalau saya susun balik, kalau saya lihat kat situ, iaitu saya ada 4 isi rumah ni. Katalah di sini kalau lihat dia punya n dia adalah 4 isi rumah. Jadi n besar dia sama dengan 4. 1 campur 1 campur 3 campur 5 bagi 4. Saiz populasi. Maksudnya saya ambil dalam konteks populasi. Data kita diantarkan adalah populasi n sama dengan 4. Jadi kalau saya kira nilai kebarangkalian, oleh kerana saya ada nombor 1 ni, jadi X bilangan anak bersekolah tu, nombor yang ada adalah 1, 3 dan 5. Jadi kalau saya kira nilai kebarangkalian ni, PX, seperti yang ditunjukkan dalam PX ni, kebarangkalian, kalau saya pilih salah satu isi rumah ni secara awak, kebarangkalian isi rumah yang pertama, bilangan anak dia sama dengan 1 ialah 1/4. Sebab dia hanya ada 1 kan. Bilangan isi rumah yang kedua, anak dia sama dengan 1 juga, 1/4. Begitu juga yang ketiga dan yang kelima. Dan bila saya susun balik, ini saya nak sebut, bila kita susun balik, kita dapati bahawa nombor yang wujud bagi X hanya nombor 1, nombor 3, nombor 5. Dan nombor 1 ni dia ada 2 kali. Jadi kebarangkalian X sama dengan 1 adalah 2/4. 2/4 sama dengan 0.05. Manakala kebarangkalian X sama dengan 3. Okay, kalau saya tulis macam ni contoh. Okay. Jika saya pilih isi rumah tersebut secara awak, kebarangkalian saya dapat isi rumah tersebut mempunyai bilangan anak bersekolah sama dengan 3. Bilangan anak bersekolah sama dengan 3. Sama dengan 3 adalah hanya 1 saja, iaitu 1/4 sama dengan 0.25 ataupun 1/4. Dan itu juga untuk nilai-nilai X yang lain. Okey, jadi bila saya jumlahkan jadual ni, bila saya jumlahkan, nilai kebarangkalian dia akan sama dengan 1.00. Ini yang dinamakan sebagai jadual taburan kebarangkalian bagi populasi. Kenapa dia bagi populasi? Sebab dia gunakan semua maklumat yang ada dalam kawasan tersebut. Jadi kita ada katalah N sama dengan 4 tadi. Dan bagi taburan kebarangkalian populasi, jumlah PX dia sama dengan jumlah PX dia, jumlah nilai kebarangkalian dia mesti sama dengan 1. Dan kalau awak masih ingat masa kita sebelum PKP tu, dalam topik yang keempat, saya dah sebut nilai kebarangkalian mesti positif dan dia paling besar pun nilai dia sama dengan 1. Ini yang dimasukkan dengan jadual taburan kebarangkalian. Jadi ada berapa nilai X yang wujud? Nilai X hanya wujud pada titik X sama dengan 1, X sama dengan 3, X sama dengan 5. Sebab tu kalau saya buat rajah, saya akan dapat macam tata bar begini. Pada 2 dan 4 ni, pada X sama dengan 2 dengan X sama dengan 4, bar dia tak ada. Maksudnya nilai kebarangkalian dia sama dengan 0. Dalam erti kata lain, jika saya pilih satu isi rumah secara awak, berapakah kebarangkalian isi rumah tersebut mempunyai bilangan anak bersekolah dia sama dengan 2? Oh, tak ada. Jadi nilai kebarangkalian dia sama dengan 0. Itu yang dimaksudkan dengan yang ini. X sama dengan 2, 0. Kebarangkalian X sama dengan 4 juga. X sama dengan 4 juga, 0. Okey, ini konsep asas bagi taburan kebarangkalian. Okey, jadi dengan jadual yang sama ni, jadual yang tepi yang sama ni, saya nak kira nilai mu dia. Nilai mu. Masih ingat macam mana nak kira nilai min populasi? 1 campur 1 campur 3 campur 5 bagi N besar sama dengan 4, dapat 2.5. Manakala kalau kita gunakan sigma kuasa 2 dalam topik yang ketiga, ini X tolak mu kuasa 2 bla 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 bla, kita akan dapat 1.658. Itu kalau kita gunakan kita gunakan nilai X yang biasa ni. Kita ambil nilai X saja. Ini kita dah buat dalam topik yang ketiga, iaitu ukuran memusat dan ukuran sayatan. Okey, kemudian jadual yang di bawah ni, apa yang nak tunjukkan dalam jadual yang di bawah ni ialah kita masih nak kira mu dan sigma kuasa 2. Mu dan min, mu dan dan varian, mu dan sisian piawai. Cuma cara dia saja berbeza.
Kalau sebelum ni kita gunakan rumus mu dan sigma kuasa 2 seperti biasa. Okay, kali ini kita gunakan taburan kebarangkalian untuk mengira nilai mu dan nilai sigma. Iaitu kita gunakan maklumat X dan maklumat PX. Untuk dapatkan mu, perjumlahan X darab PX. Maksudnya apa? 1 darab dengan 0.5 campur 3 darab 0.25 campur 5 darab 0.5, kita akan dapat nilai mu yang sama. Iaitu 2.5. Sama dengan nilai mu yang dikira dengan menggunakan rumus yang kita dah belajar sebelum ni. Dan bagaimana dengan ukuran sayapkan sisian piawai ataupun varian sigma kuasa 2? Okey, ini formula yang baru yang awak baru jumpa ni. Berbeza dengan formula yang sebelum ni yang pembawa ada n besar tu. Iaitu X tolak mu kuasa 2 masih sama kali dengan PX ataupun awak boleh gunakan formula yang ini. Setiap X ni kuasa 2 kan setiap X, kemudian kalikan dengan kebarangkalian tolak mu kuasa 2. Mu kuasa 2 berapa mu tadi? 2/5 kuasa 2, awak akan dapat jawapan varian yang sama 2.75 dan punca kuasa 2 varian sigma masih 1.658. Jadi di sini apa yang nak ditunjukkan ialah kita boleh mengira nilai ukuran memusat mu dan ukuran sayapkan sisian piawai ataupun varian dengan menggunakan nilai kebarangkalian. Jadi ini awak perlu tahu. Jadi tugas awak nanti cuba awak detailkan macam mana saya boleh dapat 2.75 dan pastikan awak dapat nilai tersebut. Okay, sekarang saya ada berapa n saya tadi ni? Di sini n kita sama dengan 4. N kita sama dengan 4 daripada populasi. Ini adalah populasi. Okay, sekarang apa yang saya nak buat? Saya nak buat sampling. Sebab topik kita taburan persamplan. Saya nak ambil sampel. Kalau lihat dalam nota sebelumnya. Saya nak ambil sampel yang bersaiz 2. Daripada populasi saya yang ada 4 orang ni, 4 isi rumah ni, saya nak ambil sampel yang bersaiz 2. Okay, macam mana katalah kita nak ambil sampel yang bersaiz 2. Okay, ni sampel, ni populasi kita yang asal. Kita ambil bahagian ini saja. Ini dia. X tadi kan. Populasi kita bersaiz 4. Okay, semua nampak Saya awak bagi perhatian apa saya nak jelaskan slide ni. Slide ni nampak macam simple tapi dia belum tentu awak boleh faham. Okay, ada soalan setakat ni? Ada pertanyaan? Tak ada, Cik. Okey, terima kasih. Saya yang lain pun sama. Okey, perhatian. Okey, saya ada satu populasi. Tadi saya kata ada 4 isi rumah. Okey, berapa saiz sampel kita? Berapa saiz populasi kita? N besar. N besar sama dengan N besar sama dengan 4. Pandai siapa yang jawab tu. Sekarang ni apa yang saya nak buat? Saya nak ambil satu sampel. Sampel tu maksudnya apa? Ingat tak dalam topik yang pertama, sampel tu ialah sebahagian daripada populasi. Saya nak ambil satu sampel. Saya sampel kecil, N kecil kan? Satu sampel yang bersaiz 2. Satu sampel yang bersaiz 2 daripada populasi tadi. So agak-agaknya apakah sampel yang saya akan dapat? Kalaulah saya ada populasi begini. Okey, nombor 1 ni. Saya ada populasi. Dalam populasi saya ada X sama dengan 1. 1 ni dia ada 2 kali. 3 ada sekali, 5 ada sekali. Jadi nombor 1 ni kita ada nombor 1 yang pertama dan nombor 1 yang kedua. Betul tak? Okay, katalah saya nak labelkan saja. Saya pakai 1A, 1B. Okey. Jadi sampel saya yang mungkin saya akan dapat daripada populasi ni, berkemungkinan saya akan dapat, sebab saya nak ambil 2 kan, 1A dan 1B. Ada kemungkinan dalam sampel saya kedua-duanya saya dapat isi rumah yang mempunyai bilangan anak sama dengan 1. Ataupun saya mungkin akan dapat 1A dengan 3. 1A dan 3. Ataupun saya akan dapat 1A dan 5. Ataupun tadi semua 1A kan? Kan 1B kan? Berkemungkinan saya dapat yang pertama 1B, yang kedua 3. Ataupun 1B 5 dan yang terakhir yang saya akan mungkin dapat ialah 3 dan 5. Jadi ini senarai
kemungkinan sampel yang saya akan dapat. Jadi ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kemungkinan 6 sampel. Ini kalau ada 4, kalau ada 10, ada dan sebagainya, panjanglah dia punya ni. Okey, jadi apa yang saya buat ni, yang saya senaraikan semua sampel ni, ini yang dinamakan sebagai taburan persampelan. Kita buat sampling. Belum lagi perkataan, belum lagi kita boleh gunakan taburan persampelan sebab kita perlukan nilai kebarangkalian dia. Okey. Sekarang ni saya nak susun ni. Saya cantik. Tu yang ada dalam muka surat ni. Dapat dalam muka surat slide yang keempat ni. Kalau awak lihat kat sini, apa yang saya dah buat tadi, nampak tak? Ni yang saya susun tadi. Ni kan bahagian yang ini. Ada 6 sampel. Okey, kemudian saya nak kira mean sampel. Okey, apa simbol bagi mean sampel? Masih ingat X bar betul tak? Kalau lupa kenalah buat ulang kaji tak ada pilihan. No choice. Jadi oleh kerana saya ada 6 sampel, saya boleh dapatkan 6 mean sampel. Macam mana nak dapatkan mean sampel? X bar sama dengan perjumlahan X bahagi N. Pandai. Betul lah tu jawapan tu. Walaupun ujung je saya dengar. Okey. Sampel yang pertama, berapa mean dia? 1 campur 1 bagi 2. Mean dia sama dengan 1. Sampel yang kedua, 1 campur 3 bagi 2. 4 bagi 2. Sampel dia 2. 1 campur 5 bagi 2. 1 campur 3 bagi 2. 1 campur 5 bagi 2. 3 campur 5 bagi 2, 8. Sama dengan 4. Ini senarai mean sampel yang mungkin saya akan dapat daripada sampel tadi. Kemudian, kolom yang kedua, mean sampel. Okey, pergi kolom yang ketiga. Satu lagi maklumat. Oleh kerana saya ada 6 sampel. Saya ada 6 sampel yang mungkin. Kalau saya ulang balik. Daripada populasi yang bersaiz 4 ni, yang ada nombor X 1135 ni, kalau saya buat sampling, saya akan dapat, kalau saya nak buat satu sampel saja, saya nak ambil satu sampel saja yang bersaiz 2, saya pasti akan dapat salah satu daripada 6 ni. Kebarangkalian dia, berapakah kebarangkalian bagi setiap satu ni? Berapakah kebarangkalian saya akan dapat salah satu daripada sampel ni? Jadi, oleh kerana saya ada 6 kebarangkalian sampel, kebarangkalian dia semua sama. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Betul tak? Kebarangkalian saya dapat sampel 1/1 per 1/6. Kebarangkalian saya dapat sampel 35 pun 1/6. Ataupun titik kumpulan dia 0.167. Okey. Boleh semua? Boleh. Alhamdulillah, lega saya dengar. Okey. Itu yang awak perlu tahu. Sekarang ni dia punya proses, saya nak pergi jadual yang di bawah ni. Jadual yang di bawah ni yang selalu awak jumpa dalam buku teks. Dia susun saja. Sebab bila kita tengok nilai X bar, nilai-nilai X bar ni dia bernilai 1 hingga 4 sahaja. Iaitu kalau saya susun balik nilai X bar ni, nilai-nilai yang mungkin bagi X bar, kalau saya buat dalam bentuk begini kan, nilai-nilai bagi X bar, dia ada nombor 1, nombor 2. Nombor 2 ni ada 2 kali juga. Nombor 2 ada 2 kali. Nombor 3 pun ada 2 kali. Nombor 4 ada sekali saja. Ini je nombor-nombor yang mungkin ada dalam X bar. Jadi bila saya susun balik, saya akan dapat seperti dalam jadual yang di bawah ni. Iaitu nilai-nilai bagi mean sampel. X bar mungkin sama dengan 1. X bar mungkin sama dengan 2. X bar mungkin sama dengan 3. Dan X bar mungkin sama dengan 4. Dan berapakah nilai kebarangkalian X bar sama dengan 1? Ada berapa kali nilai X bar dekat atas tadi? Ada 1. Maksudnya 1/6 lah. Kebarangkalian X bar sama dengan 2. Ada berapa kali nilai X bar sama dengan 2 ni? Ada 2 kali. Ya, pandai. Ada 2 kali. Jadi 2/6. Jadi kalau kecilkan boleh jadi 1/3 lah. Ataupun kumpulannya 0.333. Begitu juga X bar sama dengan 3. Ada berapa nilai dia? Ada 2 kali kan? Jadi 2/6. X bar sama dengan 4. Ada sekali 1/6. Dan lagi sekali, bila kita campurkan, bila awak buat jadual begini, pastikan jumlah di bawah ni mesti 1.00. Inilah yang dinamakan sebagai jadual ketaburan kebarangkalian. Sama macam untuk X tadi kan. Okay, cuma kali ni ialah
Ini adalah sebelum ni apa? Okey, sebelum ni kita ada taburan kebarangkalian bagi X. Jadual taburan kebarangkalian bagi X. Dan ini. Sekarang apa yang kita baru siap tadi, kita dah siapkan jadual taburan kebarangkalian. Tapi bagi siapa ni? Siapa boleh teka? Ini jadual taburan kebarangkalian bagi siapa? Persampalan. Persampalan nama umum. Ini adalah jadual taburan kebarangkalian bagi siapa? Min. Bagi min sampel. Min. Populasi. Okey, jawapan dia adalah jadual taburan kebarangkalian bagi min sampel. Sebut min tu kena sebut. Min tu kita ada min populasi, min sampel. Dan jadual ni dia bersifat populasi. Kenapa jadual ni dia bersifat apa? Sifat dia populasi. Tapi dia untuk min sampel. Min sampel tu memang untuk sampel. Tapi oleh kerana kita senaraikan semua min sampel yang mungkin ada. Jadi itu yang menyebabkan dia bersifat populasi dan jumlah kebarangkalian dalam jadual tersebut sama dengan 1. Confirm jadual tersebut adalah populasi. Jadi, kalau saya ulang balik soalan tadi, kalau saya buat sampling daripada satu populasi bersaiz 4 ni, berapa sampling dia? Sampling dia sama dengan 2. Saya sampel sama dengan 2. Berapakah kebarangkalian saya akan dapat min sampel saya sama dengan 2? Iaitu 2/6. Bila saya buat sampling, berapakah kebarangkalian saya akan dapat min sampel saya sama dengan 2/6? Sama dengan 3. Jawapan dia 2/6 juga. Dan begitu juga, jika saya buat satu sampling, berapakah kebarangkalian saya dapat min sampel saya sama dengan 4? Jawapannya adalah 1/6. Okey, nampak tu guna jadual ni. Okay, daripada jadual ni, saya nak kira nilai purata dan nilai sisian piawai seperti biasa. Okey, kita boleh kira nilai mu x bar, nilai mu dan nilai sigma. Quotation dulu. Jadual yang ini saya dah tunjukkan jalan kerja di sini. Dalam dalam Yugen Folio slide ni ada. Jadi kalau tak tempat tu dia pun tak apa, yang penting faham. Okey, saya nak balik pentingnya dalam ni. Kalau dalam kelas ni senang saya nak tunjukkan. Okey, saya dah buat ini. Ingat kita dalam muka surat yang ketiga kan, kita ada taburan kebarangkalian bagi X. Bagi X ini untuk X saja. Bagi X. Kita kira mu, kita kira sigma kuasa 2. Sekarang ni kita dah buat untuk X bar. Mana X bar tadi? Okey, min sampel yang ni. Okey, ini yang saya sampel, min sampel. Min sampel ni okey, kalau kita nak jelas awak tulis je X bar tu sini pun boleh. Min sampel. Okey, sekarang saya nak kira nilai mu dia. Rumus dia masih sama. Nilai sigma dia. Rumus dia masih sama. Jadi oleh kerana jadual tersebut masih bersifat populasi, ukuran memusat yang kita dapat, dia mesti gunakan simbol mu. Ukuran serakan yang kita dapat, sigma kuasa 2, sisian piawai ataupun varian, dia mesti guna simbol sigma kuasa 2. Kerana dia bersifat parameter, dia bersifat populasi. Okey, rumus dia, apa rumus dia? Okey, nilai yang ni. Nilai X bar darab dengan nilai kebarangkalian dia. Iaitu apabila awak darabkan nilai X bar dengan nilai kebarangkalian dan jumlahkan dapat nilai mu dia. Manakala nilai sigma kuasa 2, dan masukkan rumus tersebut bahagian yang ini dan awak selesaikan. Ini awak kena buat nanti oleh calculation. Pastikan awak boleh kira sama ada secara manual ataupun dengan menggunakan calculator. Okey, jadi bila saya dapat nilai 2.5 ni, okey, nilai 2.5 ni dia unik. Dia sama dengan nilai mu sebelum ni. Daripada populasi kita kira mu 2.5. Daripada sampling, bila kita buat sampling ni, kita senaraikan semua sampel, kita dapat juga mu dia 2.5. Cuma nilai sigma dia berbeza, nilai sigma kuasa 2 sahaja yang berbeza. Iaitu sigma kuasa 2 bagi populasi asal tadi 2.75 dan sigma dia 1.658. Manakala bagi sampling dia, sigma kuasa 2 0.917, sigma dia 0.958. Tapi yang penting kat sini mu dia sama. Sama ada mu 2.5 daripada populasi yang asal, daripada sampling pun 2.5. Okey, cuma yang berbeza kat sini, kalau awak lihat kat sini, sebelum ni kita gunakan mu sahaja.
Kita guna mu saja. Tapi kali ni, awak nampak tak? Apa, macam mana awak nak sebut ni? Di sebelah Mu dia X bar. ada X bar. Tak? Mu X bar tu dia mesti subscript. Dia bukannya sebaris mu X bar. Dan begitu mu X bar ni maksudnya apa? Mu tu masih populasi, X bar tu masih mean sample. Dia menunjukkan bahawa mu yang dikira ni datangnya daripada taburan persamplan untuk mean sample. Okey, manakala mu yang asal, mana mu yang asal tadi? Mu yang asal tadi mana? Okey, ni mu yang asal ni kan. Okey, nampak mu yang asal ni dia datangnya daripada populasi. Populasi yang asal. Manakala mu X bar datangnya daripada taburan persamplan bagi mean sample. Jadi itu beza walaupun nilai dia sama. Jadi hari ni awak jumpa satu lagi simbol yang baru. Sebelum ni awak dah jumpa apa ni? Kita jumpa mu saja. Kita jumpa mu saja dan kita jumpa X bar saja. Kita tahu apa ni? Mu ialah mean populasi. X bar ialah mean sample. Okay, hari ni kita kawinkan dia. Kita gabungkan dia jadi yang ini. Mu X bar. Sebutan dia ialah mu X bar. Mu X bar ni ialah taburan persamplan. Okey, apa nama panjang dia? Saya tak tahu sama ada saya tulis kat tag. Jadi saya awak ingat ni. Mu X bar ni ialah mean taburan persamplan bagi mean sample. Pening kan? Mu X bar, saya ulang lagi sekali ya. Mu X bar ialah mean ataupun nilai purata persamplan, nilai mean persamplan bagi siapa? Bagi mean sample. Mean taburan persamplan bagi mean sample. Itu adalah nilai mu X bar. Begitu juga yang di bawah ni. Yang di bawah ni, sigma kuasa 2 ni, pada slide yang sebelumnya. Okey, yang ini pun saya tertinggal. Yang ini sebenarnya dia adalah sigma kuasa 2 X bar. Dia pun ada X bar. Sisian piawai persamplan bagi mean sample. Saya awak betulkan Okay, begitu juga untuk kalau sigma di situ. Okay, jadi ini pun betulkan sigma kuasa 2 X bar. Ini sigma X bar. Okey. Ada soalan? Clear? Balik. Nanti kena buat orang kaji banyak ni. Ya.